Assalamualaikum, selamat datang. Selamat kembali ke atas pagar, Pak An. Ya, adik. Hari ni kita berjumpa lagi bersama aku, Pak An. Ya, adik Burhan. Hari ini episod yang kelima. Lebih kurang kita rekod hari ini ni Yang kelima. Yang kelima. Hari ini kita nak berbicara, kita nak ke selatan tanah air. Selatan tanah air. Baru je ni, fresh ni, baru keluar pun. Fresh, Okay. baru. Okay, kita nak ke selatan tanah air. Kita nak sembang hari ini. Perkara di selatan tanah air tu, dia membawa ke persekutuan Malaysia. Okey. Apa tu, Dip? PRK, Pilihan Raya Kecil Parlimen Pulai, dan PRK Don Simpang Jeram. Okey, keputusan dah keluar. Keputusan dah keluar. Kita pun dah ada YB baru yang menggantikan Allahyarham Datuk Seri Salihuddin Ayub. Yes. Dan apa yang kita nak kupas hari ni, Pak? Apa kita nak start tentang PRK Parlimen Pulai dengan Don Simpang Jeram hari ni? Okey, ada beberapa perkara yang mungkin kita boleh tengok daripada result PRK baru ni, PRK Pulai dan juga Simpang Jeram. Ya. Satu, kita boleh tengok dari sudut keputusan. Okey, baik. Kita boleh tengok bagaimana tindakan pengundi yang berada di Pulai dan juga di Simpang Jeram to be generalised. Ini adalah sentimen pengundi di Johor. Johor sahaja. Kita nampak mungkin tak ada banyak perbezaan daripada keputusan pilihan raya umum ke-15 dulu. Okey. Tetapi itu juga bergantung kepada analisa kita kepada peratusan pengundi yang turun. Okey. Kalau kita tengok pada data di Pulai, kita tengok 45%. 45%. Dan di Simpang Jeram 59%. Baik. Bermaksud kalau kita ambil ratio dia, kita boleh kata ini dalam satu ratio yang agak rendah. Betul, sangat rendah ni. Sangat-sangat rendah. Sangat-sangat rendah. Dia tidak melebihi angka 60% pun. Yes. Tak sampai separuh pun. Yes. Dan ini yang menarik, kerana kalau kita tengok sebelum berlakunya pilihan raya kecil di Pulai dan juga Simpang Jeram, kita tengok hasil keputusan daripada pilihan raya negeri. Ada satu wave yang cuba dipanjangkan daripada pilihan raya negeri yang lalu. Yang kita gelarkan sebagai wave PM ni. Green wave ni. Tetapi bila sampai ke Johor, ke PRK Pulai dan juga Simpang Jeram tadi, kita tengok keadaan tu macam tidak terlalu mendapat sambutan. Dia sebab apa Pak An? Kenapa jadi macam tu? Adakah orang kata orang di selatan ni tak menerima dakwah green wave ni, Pak An? Satu, aku rasa sentimen untuk pilihan raya kecil di Pulai dan Simpang Jeram ni agak berbeza dengan pilihan negeri. Kerana satu, kita tengok keinginan pengundi di Pulai dan Simpang Jeram, terutamanya kita kata orang Johor ni, kita nampak mereka mungkin selesa dengan koalisi kerajaan hari ni. Faham. Satu. Dan juga mereka selesa dengan kombinasi kalau kita tengok di Pulai, dia agak marginal. Betul. Jumlah pengundi orang Melayu dan bukan Melayu tu agak seimbang. Betul. Berbeza sikit dengan Simpang Jeram. Cuma di Simpang Jeram ni, oleh kerana faktor pengundi 59% je yang keluar, mungkin itu boleh kita kata takrifan kepada ketidaksungguhan dan keinginan yang mungkin tidak terlalu tinggi untuk melakukan perubahan di pilihan raya kali ini. Pak An, kita cakap pasal mengundi apa semua ni. Aku ada satu kesimpulan. Tak adalah kesimpulan, more kepada hipotesis. Hipotesis bukan berkenaan dengan kerajaan hari ini atau apa tak. Dia berkenaan dengan konservatism yang diterima oleh orang-orang selatan. Menarik. Makna kata orang selatan ni, dia memang ada satu pembudayaan kemelayuan dia tersendiri. Kalau kita katakan daripada segi orang-orang Melayu lah, maksud dia tak ada konservatif tu, dia kena terlalu Islam, dia kena terlalu lebihnya Islam. Kalau kita tengok di utara dan Pantai Timur, tanah air, dia konservatism itu kepada Islamik. Makna kata you kena ada pembawaan Islam itu, barulah you seorang Melayu. Tetapi berbeza bila kita tengok PRK berlaku di Johor, di Pulai dan juga Simpang Jeram ini. Makna kata ada majoriti besar orang Melayu juga masih percaya akan konservatism yang dibawakan oleh Barisan Nasional. Itu yang menarik, Adik. Sebab kalau kita tengok komposisi kerajaan negeri Johor sekalipun, kita nampak dia agak
agak tenang. Melayu, Cina, India, dia agak tenang. So sentimen-sentimen keagamaan, sentimen-sentimen kebangsaan yang melampau ini mungkin bukan menjadi orang kata feel good factor kepada pengundi yang berada di Johor. Satu mungkin faktor geografi juga. Kerana Johor ni negeri yang agak membangun. Betul. Mereka dekat dengan Singapura. Dan mereka juga mempunyai tautan yang agak kuat dengan Istana Johor. Istana Johor. Betul. Jadi visi pemerintah Johor itu seakan-akan sampai kepada rakyat di bawah. Faham? Itu yang mungkin menyebabkan gambaran pilihan raya kecil kali ini tidak terlalu berbeza dan tidak beyond expectation lah. Kita tak beyond expectation. That's why dengan 45% yang turun di Pulai, 59% yang turun di Simpan Jeram, itu sendiri memberi gambaran bahawa sebenarnya pengundi di sana dia dah selesa. Selesa, betul. Dia setuju. Dah selesa. Dan Pak An, aku pun setujulah dengan kau katakan tu, sebab kalau kita tengok PH punya andaian lah di Twitter lah, sebab sana kan memang orang PH X. Sorry, DX. Alamak, terbunyi pula. Bini jari okay. Bila DX kita tengok pengundi-pengundi PH mereka lebih selesa sekiranya PH dapat 60% undian. Katanya 60% selepas pendaftaran automatik apa semua ni, 60% tu selesa untuk PH menang. Tetapi di Johor memang disangkal lah mereka punya andaian tersebut 45% dan 50%, 59% ni boleh memenangi pihak PH dan BN. Itu yang menarik, sebab kalau kita tengok majoriti di Pulai pun lebih kurang 18,000. Kalau kita tengok dekat sini data yang dikeluarkan, kita ambil ni Simpan Jeram di Pulai Pulai majoriti 18,641. Okey. So Suhaizan Hayat ataupun YB Suhaizan Hayat menang majoriti 18,000. Dia dapat undi 48,283 mengalahkan Dr. Zul 29,642. Bermaksud majoriti ni agak signifikan dia. Betul. Dia sangat bukan, besar jurang bukan dia. 1,000, 2,000. Bukan. Walaupun peratusan turun mengundi itu adalah 45%. Betul. Jadi mungkin pandangan aku adalah wave daripada PRN yang nak dibuat oleh Perikatan Nasional ni sebenarnya boleh kita kata gagal lah. Gagal di Johor. Diprolong di Johor. Okey, kau pun ada sentuh tadi Pak An. Aku memang tertarik dengan bila kau cakap hubungan orang Johor, rakyat Johor ni dengan Sultan dia memang sampai ke bawah. Yes. Dan kita boleh katakan wave ni tidak dapat masuk disebabkan, betul kan kalau aku salah pasti memang tak ada dekat Johor. Betul. Kerana ada sekolah agama, sekolah darjah rendah, yang mana apa yang kita nak terapkan kepada anak-anak bangsa Johor ini memang telah diamalkan ataupun di orang kata istana telah provide kan. Cakap ini satu guideline untuk Johor. Dakyah-dakyah untuk orang-orang Melayu di sini, orang Islam di sini kena ikut apa yang Sultan cakap. Sebab itu kalau kita tengok balik sejarah Johor ni, bila berlaku perubahan politik yang agak ketara PRU 14 yang dulu. Baik. Kenapa kita boleh baca yang UMNO BN akan kalah satu Malaysia bila mana kita tengok result daripada Johor. Sebab Johor punya kesepaduan, rakyat dia punya kesepaduan sangat tinggi. Ya, betul. Dia kalau dia buat keputusan A, dia akan buat keputusan A bersama. Itu memang Johor. Sebab tu dulu UMNO agak kuat di Johor kerana kesepakatan itu. Baik. Tetapi mungkin atas beberapa faktor lah. Faktor perubahan politik dan juga kerana demand yang sudah mula menekan. Pada ketika itu kita lihat rakyat Johor membuat satu keputusan yang tak pernah dibuat, iaitu menukar kerajaan negeri di Johor. Betul. Tak pernah dibuat. So aku rasa melalui PRN 6 negeri sebelum ni, PN hoping the same. Baik. Dia harap wave yang dikatakan green wave ini dapat dibawa ke Johor dan rakyat Johor akan buy in dan akan berlaku satu lagi perubahan keputusan yang luar jangka. Kerana Johor oleh disebabkan faktor kesepakatan Johor ni. Tapi bila kita tengok keputusan, kita boleh kata sebenarnya rakyat Johor dia agak selesa. Sangat selesa. Dengan koalisi hari ni. Mungkin juga faktor YB On Hafiz. Ya, betul. MB yang sangat orang kata kepimpinan yang terladan lah daripada efficient lah. YB Very efficient. On Hafiz. Tahniah diucapkan kepada YB banyak. Kita tengok
kerja-kerja yang dibuatnya, dia turun ke CIQ pergi marah, kenapa jam ni apa semua. Kita sebagai orang bukan di Johor, luar Johor, kita walaupun orang rumah orang Johor, jadi kita kena akui lah bahawasanya memang YB On Hafiz telah menjalankan satu tugasan yang begitu baik. Muafakat Johor tu terbawa. Yes. Sebab tu kita tengok faktor efisiensi kepimpinan On Hafiz di Johor ni sebenarnya telah menyekat Green Wave yang cuba dibawa oleh Perikatan Nasional ke Johor. Dan kalau kita tengok habis je PRN di Pulai dan Simpang Jeram ni, dia punya wave daripada PRN 6 negeri baru-baru ni seakan-akan terencat. Ya, betul. Sebab itulah dia nak buat wave akan datang ni, hari Sabtu ni. Ya. Tak apa, yang tu kita sentuh kemudian. Kita sebelum membawa wave Johor ni ke Semenanjung, nak tanya satu soalan kat kau, Pak. Okey. Adakah keberhasilan On Hafiz dan kerajaan PHBN di negeri Johor ini, kita tahu lahirnya UMNO di Istana Johor, dan pada Johor turun ke Tanah Melayu, adakah wave yang sama untuk bangkitnya kembali Barisan Nasional dari Johor? Hopefully itu satu culaan yang dapat direalisasikan. Tetapi ia bergantung juga kerana kita ada 4 tahun lagi sebelum depan pilihan raya umum. Betul. So kita tak boleh banyak benda lagi yang banyak akan perkara berlaku, yang mungkin akan berlaku. Tetapi sebagai pemimpin muda dan orang muda, aku rasa YB On Hafiz telah menutup mulut ramai pihak yang mungkin ada doubt kepada orang-orang muda untuk dijadikan sebagai pemimpin utama. Baik. Dan kehadiran On Hafiz di Johor sebagai Menteri Besar, walaupun di peringkat awal agak goyah lah dia punya kedudukan sebagai Menteri Besar. Ada yang mencabar dia punya kedudukan, agak kontroversi, betul kan? Kontroversi, tak layak tetapi aku tengok kerana dia nampak dia genuine. On Hafiz nampak genuine yang dia nak bagi servis yang the best kepada rakyat Johor. Mungkin atas faktor itu menyebabkan rakyat Johor rasa yang dan kalau aku tanya apa yang diharapkan oleh pemerintah di peringkat persekutuan hari ini, yang kita mahukan rakyat supaya bersama untuk mengukuhkan kestabilan politik negara, supaya pembangunan ini dapat dilakukan dengan baik, itu telah pun dibuktikan oleh rakyat Johor dulu. Faham? Johor dah kata yang let's put a stop for a while untuk politicking ni. Kita kat Johor nak fokus kepada pembangunan, kepada servis. That's why aku tengok On Hafiz dia ada satu space yang agak yang luas untuk dia berkarya dan memberi khidmat yang terbaik. Betul. Dan so jangan takut bagi orang muda jadi pemimpin. Bila dah cakap pasal orang muda ini, muda dah berkali-kali keluar daripada mulut Pak An. Aku pun pakai baju hitam tapi bukan muda. Untuk kita bagi sokongan kepada All Blacks sekarang, Rugby World Cup. Jangan. Masih muda. Pak kata bosku, apa saya kau duduk tak buat apa. Okey Pak An, muda dan muda Johor, kita tengok dah habis PRK di Pulai dan juga Dun Simpang Jeram. Rentetan daripada PRK tersebut, muda telah mengeluarkan satu kenyataan. Satu statement daripada presidennya sendiri, Syed Saddiq. Muda isytihar keluar dari blok kerajaan. Dan pada persidangan parlimen yang kali ni Pak An, dia orang memang dah duduk, bukan dia orang seorang je. Saddiq dah duduk kat kawasan Pembangkang. Tapi bila kau baca statement, kalau kau tengok dekat situ kan, dia ada cakap pasal third force. Kupas sikit. Itu yang menarik. Kerana aku pun tak boleh nak faham 100% langkah yang dibuat oleh Syed Saddiq ataupun muda ni. Kerana kalau kita nak jadi third force, kita kena jadi kelompok yang berkecuali. Dan dalam soal ini, Saddiq telah pun buat pilihan, iaitu keluar daripada blok kerajaan dan duduk di blok Pembangkang. So dia kata dia nak jadi pembangkang third force. Third force. So kalau dia dah duduk di tempat pembangkang, tugas pembangkang adalah untuk menjadi semak dan imbang kepada kerajaan. Maka tugas dia mulai hari ini, mulai sesi parlimen kali ini, adalah untuk attack kerajaan dan memberikan kritikan kepada kerajaan. Betul. Jadi dari sudut itu, Saddiq sekarang ni mempunyai satu orang kata apa, conflict of identity. Muda mempunyai satu conflict of identity. Bagaimana dia nak menjalankan tanggungjawab dia sebagai pembangkang third force, dalam masa yang sama memisahkan identiti dia dengan pembangkang sedia ada. Betul. Makna kata ada sahaja jalan untuk mereka bekerjasama di antara Perikatan Nasional dan muda. Itu memang kita tak dapat nafikan. Sebab apabila dia isytihar masuk ke blok pembangkang, boleh sahaja
Even tadi kita petik Parlimen baru saja bersidang pada 12 hari bulan September. Betul. Syahidan Kasim cakap hero rakyat Malaysia sekarang adalah Syed Saddiq. Sudah. So maksudnya kalau Saddiq kata dia third force, dan dengan sokongan yang diberikan oleh Perikatan Nasional hari, bermaksud adakah Perikatan Nasional juga menjadi pembangkang third force? Ataupun yang kedua, apakah sebenarnya langkah yang dibuat oleh Syed Saddiq dan muda ni adalah sebagai satu langkah awal, the first step, untuk dia benar-benar bersama dengan Perikatan Nasional sebagai kumpulan pembangkang di negara kita? Baik, kita kena tengok balik lah kan kenapa Syed Saddiq keluar daripada Dik, pandangan kerajaan. Okey, kalau dalam situasi politik hari ini, ya of course dia bercakap tentang prinsipal, dia bercakap tentang kerana kes Zahid, dia buat keputusan untuk keluar. Tetapi dari sudut pandangan kau, Dik, bagaimana engkau melihat tindakan Saddiq ini dari sudut satu politik, yang kedua dari sudut langkah dia dalam masa yang sama dia jual soal idealisme dia dan sebagainya, reform dan sebagainya, tapi dalam masa yang sama Saddiq juga sebelum ini menjadi sebahagian daripada kerajaan, dan kali ini daripada 148 kerusi tinggal 147. Bagaimana engkau melihat situasi dan langkah Saddiq ini kepada kestabilan politik dan juga sebelum aku sentuh pasal Saddiq lah aku tak nak terlepas bila kau cakap pasal apakah impact dia kepada pembentukan kerajaan sekarang. Bila kita lihat Saddiq keluar daripada blok kerajaan, dan baru-baru ini YB Suhaizan telah memenangi Parlimen Pulai, automatik menjadi 148 balik. Apabila Syed Saddiq tarik sokongan, so dia tak kira, maksud dah tolak Pulai lah 147 ni? Ya, betul. 148, 147, kalau Saddiq tak ada 146. Bila Pulai ada 147 lah. Betul, bila Saddiq tak ada. Betul. Jadi makna kata kerajaan telah hilang 2/3 majoriti. Dan kita kena ingat majoriti ini 2/3. Makna kata 148 daripada 222. Hilangnya satu kerusi, Saddiq bawa lari jadi 147. Tidak ada dah 2/3 majoriti. Akan tetapi kerajaan pada hari ini masih lagi berdiri teguh atas kapasiti majoriti. Dia bukan majoriti mudah, majoriti. Cuma tak sampai 2/3. Majoriti mudah adalah 112 kerusi. Yang mana ada uru-uru juga Pak An Aku tak tahu sahih ke tak kat bawah, dekat atas sana, tapi ini apa yang berita di bawah lah. Ada 7 ahli parlimen daripada UMNO nak tarik sokongan. Saya tak tahu macam mana, tapi ini yang didengari lah oleh orang kata orang-orang parti di bawah apa semua. Dan bila perkara tersebut berlaku, ianya mungkin akan menguji kerajaan sekarang, macam kau cakap Pak An. Dan pada episod lepas, blok-blok di Sabah dan Sarawak ni ikut mengekuri Barisan Nasional punya pergerakan. Apa yang akan berlaku selepas ini. Jadi aku nampak kat situ sebenarnya Syed Saddiq sendiri dia ada inisiatif besar. Besar lah. Kita tengok dia boleh mampu mengganggu-gugat kerajaan punya kestabilan sekarang. Dan perkara seterusnya aku nak tengok kat sini adalah, mungkinlah ini personally kepada Saddiq akan membunuh karier dia sendiri. Sebab kita tengok PRU ke-14, Syed Saddiq bertanding di atas kapasiti keadilan rakyat menggunakan bendera keadilan rakyat lah, bendera bulan sabit tu kan. Memenangi 6,953 majoriti undi. Yang mana 6,953 tu dia mengalahkan Datuk Seri Razali bin Ibrahim lah. Ada 3 cabang, 3 penjuru. Mana kata Syed Saddiq menang 22,341. Yang ni 14. Ni 14. Datuk Seri Razali Ibrahim menang 15,388. Which is kita tahu itu kubu kuat Datuk Seri Razali, UMNO, dia more. Akan tetapi pilihan raya umum ke-15 bertanding di atas bendera muda, diberi pathway oleh PH. Beliau berjaya mengalahkan BN juga, tetapi bukan Datuk Seri Razali yang bertanding, sebanyak hanya 1,345 undi. Sekarang ini kita tahu kawasan itu adalah kawasan di antara PH dan BN. Bila dia pergi seorang, katakan letaklah calon Barisan Nasional lah, contoh kita letak calon BN, PH bagi jalan. Jadi undi PH dengan BN tu akan pergi. Sekiranya Perikatan Nasional tak letak calon dia, mungkin Saddiq boleh bertanding lah kot. Nak menang tu susah. Akan tetapi sekiranya PN letak calon, Saddiq bertanding juga,
PHBN letak calon, memang innalillah. Okey. Satu yang menarik Adib, bila kau dah buka pasal sama ada PN akan hantar calon ke tidak, Pak Sadiq, kalau tanya pandangan aku, secara jujur aku tak rasa PN akan hantar calon lagi untuk berlawan dengan Sadiq. Dan aku rasa ini langkah pertama Sadiq untuk associate himself yang muda dengan Perikatan Nasional ini. Faham. Kerana aku tengok Sadiq, kerana muda adalah sebuah parti yang tidak besar. Mereka memerlukan mereka perlu untuk lakukan satu langkah yang agak populis. Sebab tu kita tengok langkah-langkah yang dilakukan oleh muda sepanjang mereka berada dalam landscape politik negara ni, mereka kerap menggunakan isu-isu yang agak popular untuk ride the wave. Why? Because dia tak ada machinery dan central akar umbi yang besar. So kalau ini keadaan dia, ada kemungkinan yang PN takkan hantar calon dan Sadiq akan bertanding. Cuma yang menarik dekat sini adalah oleh kerana Sadiq telah menarik diri daripada kerajaan dan kerajaan telah hilang 2/3, maka kerajaan hari ini tidak lagi boleh menggubal betul perkara-perkara dalam Perlembagaan Persekutuan. Betul, setuju. Termasuk perkara yang sangat signifikan adalah pensepadanan semula, gerrymandering. Setuju. Ya. Jadi atas dasar itu aku tengok mesej Sadiq kali ini agak besar. Apa yang cuba disampaikan kepada PMX dan juga kerajaan persekutuan ni, kerajaan perpaduan hari ini adalah seakan-akan dia nak tunjukkan bahawa he needs attention yang lebih. Dia memerlukan perhatian yang lebih daripada PMX dan sebagainya. Walaupun dia dah dapat peruntukan parlimen dan whatnot, tetapi mungkin kerana dia nak cuba meletakkan muda memainkan posisi dan peranan yang lebih besar dalam Pakatan Harapan. Cuma isunya adalah kerana perwakilan muda dalam kerajaan perpaduan ni tak ramai. Betul. Dan yang kedua, muda sangat bergantung dengan undi fixed deposit PH setuju. Selama ini untuk memenangkan calon-calon dia. Maka atas faktor tu, logik kalau kita katakan langkah ini juga mungkin akan membunuh muda dan Syed Saddiq. Betul. Akan tetapi Pak An, kita kena to be frank sebab kita ada kawan-kawan di kedua-dua belah parti, bukan parti di luar lah, parti di dalam kerajaan. Kita lihat apabila Syed Saddiq pun memang ada di dalam kerajaan, muda di dalam kerajaan. Akibat wujudnya muda ni Pak An, dulu kan champion untuk orang kata isu-isu orang-orang muda, isu-isu climate change apa semua ini, champion dia adalah PH, AMK ataupun pemuda UMNO sendiri. Tapi bila wujudnya Syed Saddiq ni, nampak tak dia punya orang kata center of attraction of this issue banyak lebih kepada muda. Dan apa sebenarnya yang kita nak orang kata daripada segi ialah kawan-kawan kita di UMNO, kawan-kawan kita di AMK harus lakukan untuk berjaya untuk meraih kembali undi orang muda dengan untuk tackle isu-isu orang muda ni Pak An? Itu satu, oleh kerana muda merupakan parti baharu dan strukturnya tidak begitu kompleks seperti mana PKR, DAP, UMNO, PAS ataupun Bersatu sebagai contoh. Itu menyebabkan ada satu ruang yang besar yang boleh dilakukan oleh talent-talent yang ada dalam muda ni untuk mereka sentiasa ke depan dan membina populariti mereka di media sosial, oleh kerana mereka tak perlu entertain perkara-perkara yang sangat kompleks, iaitu untuk menyusun dan menguruskan organisasi. Seperti mana PKR, UMNO. Dia orang ni lagi banyak nak selesaikan masalah jentera, nak fikir, nak respon perkara itu. Tapi dalam masa yang sama, itu juga mesti diambil sebagai satu cabaran. Betul. Dan kena buka mata lah yang berada dalam kerajaan hari ini, yang duduk ada di AMK, di Pemuda UMNO, dalam DAP, supaya isu-isu marhain begini, isu-isu awam begini mestilah diadres oleh tokoh-tokoh lain yang berada dalam kerajaan perpaduan. Isunya adalah kita tak kata Saddiq ni ada satu kelebihan lah, peluang dan kelebihan dia. Satu, kerana dia muda. Yang kedua, kerana dia boleh bercakap. Ada orang dia bagus memimpin tapi tak pandai sangat bercakap. Macam Wabi Helmi di Duyung. Aku sangat minat dia. Power dia. On Hafiz pun tak banyak cakap. Tak cakap. Tapi kerja jalan. Saddiq dia banyak cakap. Tapi kalau kita kata kerja, tak tahulah. Tak tahu lagi. Kalau kita screen balik apa yang dia buat di KBS dulu pun, nak compare dengan KJ sebagai contoh So itu dah ada comparable. Maksud aku adalah hari ni, satu pemimpin politik muda yang ada dalam kerajaan hari ini mesti agresif untuk keluar ke depan
Nick Nazmi tak cakap banyak, tapi betul. Dia hari ni yang banyak bawa perubahan-perubahan drastik betul on tetapi daripada segi partinya sendiri, Nick Nazmi bukan lagi di bawah muda lah. Maksud dia pun dah naik presiden parti sekarang ni. Cuma kalau UMNO sendiri ada tak satu nama yang boleh kita tengok center of attention dia sekarang ni untuk pemuda, UMNO dekat situ? Sebab kita tahu Ketua Pemuda memang masih lagi seorang ahli Dewan Undangan Negeri, bukan ahli parlimen. Ada tak Pak An? Kalau ahli parlimen yang daripada pemuda UMNO sekarang, aku tengok Wabi Syahar pun dah jadi alumni pemuda. Ya betul. Manzri pun dah habis jadi alumni pemuda. Tak ada banyak wakil pemuda lain dalam parlimen. Baik. So mungkin boleh lantik kot senator ke apa. mungkin senator Pak An Khairuddin kan. Lambat lagi. Tapi Amin ni. Maksud aku adalah di sini, Sadiq tidak boleh dibiarkan berseorangan dalam championing isu-isu awam begini. Betul. Dan mesti ada satu, dan aku tak rasa Sadiq ni, to be fair with him, because dia pun kawan aku juga. To be fair with him, aku tak rasa dia pun orang yang tidak boleh menerima competition. Betul. Dan aku rasa kalau ada pemimpin daripada sayap parti lain yang boleh memainkan watak begini, aku rasa ia akan menjadi satu pertembungan yang baik, kerana Sadiq ini dilihat begitu free. Betul. Baik, Pak An, kita dah sentuh pasal UMNO dengan versus Sadiq. Sekarang kita nak tengok daripada segi Pakatan Harapan versus Sadiq, which is sayap. Kita tahu bahawasanya keadilan, AMK memang awal-awal lagi menolak Syed Sadiq. Kita tengok banyak statement-statement yang katakan muda tidak diperlukan dalam Pakatan Harapan. Akan tetapi Amanah dan juga DAP menyambut kehadiran muda pada awalnya lah. Kita tak cakap sekarang, pada awalnya. Dan kemudiannya kita tahu Amanah ditikam ataupun Amanah pathway kepada Puteri Wangsa untuk seat di Johor. Dan baru-baru ini muda telah menyatakan satu perkataan yang tak sedap lah didengar. Agak keras lah. Ya. Apa dia? Lip dog. Maksudnya DAP lip dog. Maksud dia anjing belaan. Maksud dia akibat DAP tidak bersuara berkenaan dengan kes Zahid, dikatakan DAP ni lip dog Zahid, lip dog UMNO. Jadi memang sekarang ni pada mulanya kawan, sekarang muda telah menjadikan mereka lawan, DAP dan Amanah. Tak boleh duduk satu meja dah sekarang. Dan itulah Pak An, aku rasa betul lah, kena ada seorang tokoh UMNO juga dalam parlimen yang boleh fight these issues bersama dengan pemuda-pemuda harapan. Sebab aku nampak pemuda harapan pun ceroy, loloi. Betul, bab ni aku setuju dengan kau. Dia tak macam, contohlah kita bagi tak macam KJ dulu kan. Masa tu Rafizi bertembung kan. Best. Sedap kita tengok muda dengan orang muda. Lepas tu kita ada Ashraf Wajdi menjadi orang kata senator juga pada waktu tu. Kita boleh lagi keluarkan satu statement yang keras apa semua kan. Dan tidak ada satu sosok tubuh yang di dalam pemuda harapan ataupun ialah pemuda UMNO yang mampu untuk membawa suara orang-orang muda daripada kerajaan perpaduan. Betul. Aku sangat admit benda tu, dan itu yang menjadikan Sadiq dan beberapa pemimpin muda yang berada dalam PN dan muda hari ini mengambil itu sebagai satu kesempatan dan peluang mereka. Betul. Untuk mereka champion orang muda ni. Sebab orang kata PN Perikatan Nasional sekarang, Green Wave dia telah terhenti di Johor. Which is sebelum habis kita punya episod kali ini, kita nak sentuh tentang satu agenda. Mereka nak bawakan Gerakan Selamatkan Malaysia pada 16 hari bulan 9. Gerakan Selamatkan Malaysia oleh Perikatan Nasional. Kalau sekiranya anda menonton episod ini, perkara tersebut telah berlaku pada 16 hari bulan 9. Dan Pak An, apa tu Gerakan Selamatkan Malaysia yang Perikatan Nasional nak buat ni? Kalau tanya aku adik, pertama sekali aku akan kata, kau ni pun tengok muka-muka ni pun ramai yang aku kenal. Ramai aku kenal, kawan-kawan juga. Pada pandangan aku, ini adalah satu tindakan yang cakap kau kata kita bias, tapi bagi aku, kalau nak buat pun, why 16 September? Betul. Itu adalah kenapa buat 16 September? Bagi aku 16 September ni adalah off day bagi rakyat Malaysia, daripada entertain apa-apa yang memecahkan kita. Betul, setuju. Sama macam 31 Ogos. Setuju, betul. So why should you choose 16 September? Why? Betul. Buatlah 17, tak apalah. Ataupun you buatlah 15. Kenapa 16 hari bulan? Dan itu akan memberi satu gambaran salah kepada ramai orang. Setuju. Takut nanti tindakan begini
sebenarnya kalau aku tengok sekarang ni rakyat Malaysia, dia dah mula penat tau. Betul, penat dengan politik. Kenapa kita nak drag diorang lagi? Ya, betul. Aku faham ada yang frust dalam kes Zahid dan sebagainya, tapi kenapa tidak kita melihat dan membincangkan perkara itu atau memberi tekanan kepada itu berlandaskan kepada substance dan hujah-hujah yang berfakta. Betul. Aku pun not big fan Datuk Zahid, walaupun dia Presiden UMNO. Tapi to be frank, kepada kes Datuk Seri Zahid, 11 alasan yang dikemukakan itu perlu diribat dan perlu diulas melalui fakta dan juga perundangan lah. Betul. So kalau inilah reaction kita, kemudian itu gugur, kenapa kita tak buat? Kenapa PH tak pergi buat? Tak boleh macam tu. Dia kena ada satu alasan yang kukuh untuk menjawab perkara ini. Sebab aku ingat masa kes Datuk Seri Najib, bila Nazlan diminta berundur, yang Arif Nazlan diminta berundur oleh kerana ada konflik of interest. Dia merupakan Sekretari Jeneral Maybank pada saat Maybank meluluskan bond ataupun kepada apa nama syarikat tu, NRC SFC SRC macam-macam dah keluar. Okey, kepada SRC, dan bila kritikan itu berlaku kepada Hakim Nazlan pada saat itu, mereka yang berada dalam blok, termasuk kawan-kawan nombor 1, betul, mereka membuat satu himpunan menyekat ataupun mengata bahawa jangan petikai keputusan mahkamah, jangan bagi mahkamah buat keputusan as it is, yang lebih tidak diganggu gugat. So bila kes Datuk Zahid hari ni telah digugurkan dan dimohon oleh Pejabat Peguam Negara dan mahkamah membenarkan perkara itu berlaku, dan dia DNNA, maksudnya the discharge not amounting to acquittal. Maksudnya kalau ada apa-apa bukti baru, dia masih boleh didakwa. Betul. So pada pandangan aku, kenapa dulu tak boleh, sekarang boleh? Kenapa sekarang boleh? Betul. So be fair terhadap apa yang kita kata dulu dan sekarang. Itu pandangan aku lah. Betul. So that's why 16 September ni, pada pandangan aku harap rakyat Malaysia semua kita fokus untuk meraihkan penubuhan negara bangsa bernama Malaysia. Betul. Dan kita kena tahu ini hanyalah, kalau dilihat daripada segi politiknya, ini adalah propaganda politik mereka. Mereka telah bawakan 8 hari bulan 8 tukar kerajaan, referendum selepas PRN fail. 31 Ogos fail. Sekarang 9 hari bulan 9 hari tu fail. Sekarang 16 hari bulan 9. Jadi kita cuba 16 hari bulan 9 ini bersama-sama dengan kawan-kawan kita di seluruh negara, di Sabah dan Sarawak, tidak mengira agama bangsa, kita meraihkan perbezaan kita supaya tidak berlakulah orang kata gerakan selamatkan Malaysia ni, kerana Malaysia dah selamat. Malaysia dah selamat. Alhamdulillah, tak ada apa kita nak risaukan. Jadi itu sahaja untuk episod kali ini. Dan aku rasa very interaktif hari ini. Kita dapat mengupas banyak benda dan kita dapat selitkan fakta-fakta yang menarik. Kita jumpa episod yang akan datang, InsyaAllah. Jangan lupa subscribe, notification juga di YouTube, di Spotify bagi 5 star, dengar dalam kereta, dan follow kami di setiap social media, termasuklah di TikTok dan Instagram. Jumpa lagi guys. Assalamualaikum Malaysia.